Wanita Hari Ini. Terus memberikan keceriaan kepada anda bersama kami di Wanita Hari Ini untuk siaran 11 Mac 2022. Hari ini hari Jumaat, bertemankan saya Uyaina dan juga Sugi. Kami harapkan di mana sahaja anda berada, semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Dan anda bolehlah bersama kami sepanjang 1 jam ini sama ada melalui kaca TV anda ataupun laman Facebook WHI. Baik Yana, hari ini pagi tadi masa perjalanan saya ke Sri Pentas, mendung sedikit tetapi tidaklah hujan walaupun cuaca nampak macam nak hujan kan. Jadi utamakan keselamatan anda kerana seperti mana yang kita tahu semalam telah berlaku satu tragedi tanah runtuh di Ampang, iaitu di Taman Bukit Permai Ampang yang melibatkan adalah juga nyawa yang terkorban. Kalau anda lihat visual di skrin ataupun anda pastinya anda telah melihat video tanah runtuh itu sendiri di media sosial, di WhatsApp gini. 5 orang telah menjadi mangsa, seorang terselamat, tetapi malangnya 4 daripada mereka terkorban selepas misi mencari mangsa-mangsa ini berlaku sepanjang malam semalam. Takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa-mangsa yang terkorban itu. Betul tu. Dan kalau kita lihat pun apa sahaja yang tular di media sosial ini adalah kejadian sebenar yang berlaku. Malah kalau kita lihat di dada-dada akhbar ataupun di kaca televisyen, kita lihat keadaan sangat-sangat membimbangkan. Apatah lagi keadaan ini juga melibatkan cuaca yang sangat-sangat tidak menentu, cuaca yang agak buruk yang sedang melanda negara kita, khususnya di kawasan Pantai Timur dan juga di kawasan Lembah Kelang. Betul. Jadi kami juga nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa kemaskini ataupun sentiasa up to date tentang keadaan cuaca di negara kita. Kalau anda boleh buka laman web Met Malaysia dan sebagainya. Okey, kalau anda lihat ramalan cuaca signifikan dari 11 hingga 17 Mac 2022 ini, Met Malaysia telah mengemaskini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua untuk kawasan perkapalan di Laut Cina Selatan berkuat kuasa daripada 13 Mac. Dan orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.government.my dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Dan saya kan Sugi sebenarnya kan bila nak merencana orang kata daily routine saya pun sekarang ni, selain daripada tengok COVID dan sebagainya, cuaca juga saya selalu update tengok hujan ataupun tidak, dan untuk merangka perjalanan pergi dan pulang daripada sesuatu tempat. Saya rasa itu cara terbaik buat masa sekarang. Kalau kita lihat pun orang-orang di sekitar Ampang ada beberapa kawasan dikatakan dalam keadaan yang kritikal, jadi mereka diseru untuk mencari kawasan yang lebih selamat lah kan. Okey, baik. Pada masa yang sama kami nak ingatkan anda untuk mengambil langkah-langkah keselamatan supaya anda tidak dijangkiti COVID-19. Seperti biasa ikut SOP yang ditetapkan. Kalau anda tahu anda close contact ataupun kontak rapat, ambillah langkah-langkah yang diperlukan. Dan ada juga di sini juga kami nak kongsikan di mana kriteria bagi suami ataupun ahli keluarga untuk menemani ibu hamil semasa bersalin. Mungkin ada dalam kalangan anda tahu yang selama ni ada beberapa hospital di mana tidak boleh suami ataupun orang-orang terdekat menemani ibu hamil kan. Jadi di sini kalau suami ataupun ahli keluarga telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 iaitu 14 hari selepas menerima dos kedua bagi vaksin jenis 2 dos iaitu Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca, dan juga 28 hari selepas menerima vaksin jenis 1 dos iaitu CanSino dan Johnson & Johnson, atau suami ataupun ahli keluarga perlu menjalani ujian pengesanan COVID-19 dalam tempoh 72 jam dan membawa bersama keputusan ujian mereka. Dan ada juga prosedur lain yang anda boleh cek sendiri di laman sosial KKM ataupun laman-laman yang memberikan anda informasi yang sahih. Jadi anda bolehlah menemani isteri anda. Ini untuk keselamatan bayi yang bakal lahir dan juga isteri yang sedang dalam proses melahirkan. Dan suami anak itu juga sebenarnya. Okey, dan kalau kita lihat statistik pun mencatatkan kes sebanyak 30,000 dan saya kira angka ini tidak berkurang, malah hari demi hari ramai orang ataupun kenalan kita yang dijangkiti dengan virus COVID-19 ini, dan diharapkan kita semua boleh kembali peka seperti mana ianya berlaku 2 tahun sebelum ini. Okey, dan menggalas tugas ini sebaik mungkin. Harap-harap tidak adalah yang terlupa. Okey, baik. Seterusnya, hari ini kami ada pelbagai perkongsian menarik yang nak diceritakan bersama dengan anda. Sebelum kita ke topik kita pada hari ini, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom kita tengok. Saksikan.
Loh ni menantu kok hak mengaji Amerika tu kan? Hak kau cerita tu. Kan. Hak yang pergi Amerika tu menantu kat sulung tu. Dia ni tengah tanam je. Menantu kok yang duduk Amerika tu. Sulung tu 4 tahun duduk sana. Dia kata syok. Satgi turun salji, satgi turun daun. Ni kau menantu kok serta beli Audi baru ni tu? Bukan. Hak bawa Audi tu yang menantu kok kat sulung tu. Dia bawa saga lah. Kalau pergi dekat-dekat bawa klinik tu, dia lah bawa pergi naik saga dia. Kalau pergi jauh naik Audi hak yang sulung tu lah. Oh ya kau. Saga pun tak apa no. Bukan. Ni dia buat bisnes online, jual barang baby kan. Hak Raja Doktor tu tak boleh balik, tak dapat cuti. Really, nigga? Orang takkan faham macam mana kena pura-pura kuat, pura-pura senyum, pura-pura macam tak ada perasaan. Sorang-sorang ada masalah. Okey, ini rangkuman video-video TikTok yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu berpura-pura perlukah dalam rumah tangga. Ada orang akan berkata ya, tidak perlu. Ada yang akan berkata perlu. Okey, ikut situasi. Betul. Orang kata just be yourself. Kenapa perlu nak berpura-pura sedangkan kita menerima pasangan kita seadanya, pasangan kita juga seharusnya menerima kita seadanya. Tetapi saya kira hari ini kita nak bercakap berpura-pura dalam rumah tangga ni perlu ataupun tidak dalam konteks yang lebih luas lagi. Mungkin ia akan membawa dari satu sudut pandangan yang lain konotasi yang positif. Tetapi kalau terlalu banyak sangat berpura-pura dalam rumah tangga, adakah hubungan yang dibina itu juga atas dasar kepura-puraan? Betul. Dia saya lihat situasi ni kan Yana, kalau berpura-pura untuk menjadikan situasi rumah tangga itu lebih manis, bolehlah sweet. Macam saya lah kalau dengan suami. Situasi awak kalau suami tidak ada kat rumah, boleh je angkat beg berat-berat. Tetapi bila suami ada di rumah, tak larat nak angkat beg ni. Boleh tak tolong angkatkan? Nak buka mineral water. Botol mineral tu pun tolong bukakan, boleh. Mungkin itu berpura-pura yang orang kata nak bermanja-manja. Nak bermanja-manja, betul. Tapi janganlah dalam situasi lebih, orang kata lebih luas di mana berkaitan dengan kewangan dan lebih benda-benda lebih serius tu kita berpura-pura. Itu mungkin tidak patut. Tapi ini pandangan kami berdua, seorang yang sudah berkahwin, seorang yang belum. Yang bakal berkahwin? Bakal, wow, bila tu. Tapi apa pun kami nak dengarkan pendapat anda. Boleh anda kongsikannya di laman Facebook WHI. Perlu ataupun tidak? Kalau perlu dalam situasi sebagaimana, seperti mana? Kalau tak perlu, macam mana? Kenapa tak perlu? Betul tu. Ayo kongsikan pandangan anda bersama dengan kami dan sekejap lagi kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari. Wanita Hari Ini. Hei, I tak pernah jumpa perempuan sebusuk hati macam you ni tau. Kahwin tak sampai sebulan, dah pandai nak pisahkan I dengan anak I. Mami, Ima minta maaf tapi... Tak payah nak minta maaf dengan I lah. Hei, patutlah Tuhan tak bagi you rahim. Sebab you ni tak mengerti perasaan ibu dan tak layak jadi ibu. Johan, tengoklah tu. Isi ni melampau tahu tak? Mami dia melampau. Tak ada apa pun yang tak kena dengan Remah. Bukan Mami tak tahu penyakit Remah, tapi hari-hari duk bangkit benda yang sama je. Mami tu perempuan. Ibu pula tu. Patutnya Mami simpati. Bukan perangai terus macam ni. Bukan Imah je yang rasa sakit tau. Johar sendiri pun rasa. Tak apa, Bang. Ima okey. Imah, masuk dalam kemas barang-barang, kita pindah. Abang.
Rahimah! Rahimah, pergilah. Jangan lawan cakap suami kamu. Ini semua untuk kebaikan kamu. Lama-lama kamu kat sini boleh jadi gila dengan perangai orang kat rumah ni. Okey. Ha? Semua dah besar kan? Ha? Nak lawan cakap Mami. Okey, tak apa. Kalau nak keluar, bos. Keluarlah. Tak heran aku keluar. Situasi sebegitu, orang kata intens sekali. Mengapa jadi macam tu? Berpura-pura ke? Tak perlu berpura-pura, Yana? Bila tadi kami suruh anda kongsikan komen-komen anda, banyak betul komen yang sudah mula masuk di laman Facebook. Mula-mula perbincangan pun dah ada. Ya, betul. Kalau boleh saya bacakan, kita mulakan dengan komen-komen anda dahululah. Okey. Natira berkata, saya fikir tak perlulah berpura-pura sebab akan melukakan jika ketahuan. Contohnya, kita ingat pasangan kita setia tetapi bermain kayu tiga di belakang. Okey. Satu lagi komen ya. Janganlah berpura-pura, lebih baik berterus terang, tak payah menyakiti hati orang lain. Dan Siti Gatijah berkata, yes, bagi saya perlu berpura-pura, bukannya kita tipu. Sebaliknya, lebih pada jaga hati dan tak nak mengeruhkan keadaan. Bagi saya bergantung pada setiap pasangan itu macam mana rumah tangga mereka. Okey, jadi ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Kepada anda semua yang sentiasa memberikan komen anda, dan hari ini Sugi, ini yang kita nak bincangkan. Bagaimana sebenarnya situasi yang membolehkan kita, yang mewajarkan kita untuk berpura-pura dalam rumah tangga, dan sebaliknya apa implikasi yang akan berlaku sekiranya terlalu banyak kepura-puraan yang berlaku. Untuk itu, ayuh kita perkenalkan tetamu yang sudah terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Rizwan Zamri yang merupakan perunding motivasi perkahwinan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari Encik Ridwan. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Sugi, Yana. Ya. Wah, rasa macam satu nama tu, Sugiyana. Okey. Baik, kita juga bersama dengan Faizah Ilai yang tak asing lagi bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anak berada di mana tu? Sunyi semacam. Luar, dia sedang mengetuk pintu. Oh ya ke? Ingatkan Faizah Ilai tengah bercuti di Hawaii. Okey, baik. Mungkin kita mulakan perbincangan kita dengan Encik Rizwan dahulu lah. Ya. Berpura-pura dalam rumah tangga perlu ataupun tidak? Encik Rizwan, macam-macam komen sedang masuk di laman Facebook WHI, tapi kami nak dengarkan daripada Encik Rizwan sendiri. Perlu ataupun tidak berpura-pura dalam rumah tangga? Okey, bagus. Sebenarnya jawapan yang paling tepat adalah dia tidak boleh terlalu lama. Sebagai seorang manusia, dia ada psikologi dia. Psikologi dia, kita bertahan untuk tujuan tertentu. Macam rumah tangga kan, mungkin nak jaga pasangan, nak jaga mak mertua, hati mak mertua, nak jaga perasaan suami ataupun isteri dan sebagainya. So mungkin ada tujuan tertentu yang murni lah, kan, yang dia bertahan, tapi tidak boleh lama sebab manusia ni dia ada tahap tekanan dia yang dia boleh simpan, dia boleh sampai tahap limit dia. Jadi dalam psikologi manusia pun dia ada nama dia self defense mechanism, kan? Maknanya mekanisme bela diri dia automatik semua orang ada. Jadi dia bertahan supaya tidak terlalu jatuh sangat, tidak terduduk, tidak terlalu sampai murung, tapi dalam tempoh masa yang lama dia tak boleh. Dia akan nampak. Jadi lebih baik kita keluar untuk selesai hadapi masalah tersebut. Okey. Cik Rizwan, tadi Cik Rizwan dah bercakap tentang tempoh kan? Bermakna kalau nak berpura-pura ini dalam rumah tangga ni, ada tempoh yang mana kita sebagai manusia ada had limitnya. Sekali macam volcano lah, gunung berapi lah. Orang kata tiba-tiba apabila dah lama dipendam akan burst ataupun meletup. Tetapi dalam situasi bagaimana sebenarnya yang orang kata okey untuk kita berpura-pura dalam rumah tangga? Okey. So dalam rumah tangga kita bagi tempoh sekiranya setelah kita berterus terang dengan pasangan, contohnya suami, contoh apa yang Sugi bagi tadi, ada kecurangan berlaku. Jadi dia dah bila pura-pura ni sebenarnya kebahagiaan yang tertunda. Maknanya dia tak bahagia sepenuhnya. Okey, jadi mungkin dia bertahan untuk selamatkan. Jadi dia beri tempoh. Tempoh ni bagi yang terbaik ni jangan sampai tempoh sampai 6 bulan ke atas. So kalau dah sampai setahun, ada sampai 2-3 tahun, ada 10 tahun, itu dah terlampau.
terlampau dia boleh memburukkan keadaan. Okey, itu boleh jadi murung. Tu orang kata dah terlebih expiry date lah. Jangan sampai tahap itu berlaku. Betul. Okey, baik. Dan Faizah lah ataupun lebih mesti dipanggil Kak Izzah lah ya. Kak Izzah dah berapa lama berkahwin Kak Izzah? Ini tahun ni nak dalam 11 tahun lah. Wow, okey, baik. Dan Kak Izzah, pastinya dalam 11 tahun ni, Kak Izzah sendiri pastinya tahu momen-momen yang Kak Izzah sendiri pernah berpura-pura. Tipulah kan kalau tak pernah berpura-pura untuk bermanja dengan suami, at least. Mungkin boleh kongsikan pengalaman. Saya, dia sahabat saya bukan seorang yang suka manja-manja suami betul. Saya terbalik pula. Menarik ni. Okey, jadi mungkin Abang Hekal sebenarnya yang minta bermanja-manja sebenarnya. Rock kan, dia kalau kita nak cakap dia bukan berpura-pura lah. Dia sebenarnya ada nak menjaga hati. Kalau berpura-pura ni dia takkan bertahan lama. Bagi saya kalau macam kita ada masalah, contohnya tak kisahlah dengan satu-satu rumah tangga ni, dia memang akan ada masalah. Dia tak ada yang straight, yang tak ada, mesti ada ups and down. Dia kalau macam contoh kalau tak ada masalah dengan betul, dia mungkin ada masalah dengan paduai. Macam bagi saya, dia kena instead of berpura, dia kena confront. Kalau macam contohnya, kalau macam saya sendiri, kalau ada masalah saya tak akan kalau macam saya ada contoh lah, tapi tapi kalau contohnya ada masalah, tak kisahlah saya lebih tanya terus instead of happen. Apa kau ni sebenarnya macam ni. Dia macam lebih baik saya confront dan betul. Kali kalau dia dah terlalu orang kata dia dah terlalu macam itulah, dia macam dah terlalu yang perlu kita cerita. Selagi dia tidak memerlukan untuk masuk campur, dan saya rasa dia perlu saya dan sendiri itu. Okey, maksudnya Kak Izzah berkata lebih baik kita berterus terang daripada berpura-pura. Tapi Kak Izzah, katakanlah situasi ni macam ni. Kak Izzah dah masak, dan tunggu suami balik malam tu nak makan bersama-sama. Tapi suami pula balik kata, saya dah makan, saya makan dengan member-member saya kat rumah, kat luar tadi. Jadi sekarang ni situasi ni, Kak Izzah akan berpura-pura macam okeylah, tak apa awak dah makan, simpanlah makan esok, ataupun Kak Izzah akan berterus terang confront, awak ni saya tunggu awak makan dari pagi tadi ni. Macam dalam scene drama lah. Selalunya benda itu perlu communication. Sekarang kita ada info. So before you nak buat satu benda tu, you should have asked. You kan, kalau you tak balik, you jangan buang masa I nak masak ni. Betul. Okay. So dia akan cakap, tak, I mungkin tak ni, okay, dan that's it. Dia sebenarnya dia two-way communication lah. Yang lelaki pun you kena tahu, yang suami, yang isteri pun you punya part masing-masing. Tapi dia tak boleh, kalau hari-hari dia konflik, jadi macam dia akan menimbulkan, dia dah bukan konfront lah, dia jadikan pergaduhan. Dia masing-masing kena tahu peranan masing-masing lah. Sebab itu kalau walaupun zaman sekarang ini dia tak macam zaman dulu. Kalau zaman dulu dia cakap macam payahlah kita orang kata bercinta lama-lama kahwin terus. Tapi bukan zaman sekarang. Bila you kenal lepas kahwin, you tak boleh terima dia, itu yang berlakunya perceraian. Tak kisahlah daripada kerana family ni ke ataupun ni. Sebab kita kenal semua, termasuklah keluarga dia. Kena jumpa dulu. Kena tengok boleh masuk ke tak boleh masuk. Dia tak sama macam orang dulu. Orang dulu betul. Dia punya lain. Zaman sekarang berbeza. Jadi saya, itu yang perlu. Kalau kawan saya yang belum kahwin, saya macam ni. Kalau nak kenal bukan hanya dia, tetapi termasuklah dia, supaya tak akan ada benda pura-pura dalam rumah tangga. Saya suka apa yang Kak Izzah cakap tadi. Kurangkan drama lah. Betul, tentang komunikasi. Sebab apabila kurangnya komunikasi antara pasangan, ini yang akan menyebabkan berlaku kepura-puraan yang tidak perlu dalam sesebuah perhubungan itu. Tapi kan, Cik Rizwan, kalau kita bercakap tentang rumah tangga ni, bukan hanya suami dan isteri, tetapi ini sebenarnya melibatkan institusi kekeluargaan juga. Sebelah suami ada keluarganya.
mentua, ipaduai dan sebagainya. Begitu juga dengan belah isteri. Bagaimana sekiranya berlaku ketidaksefahaman ataupun konflik yang melibatkan orang yang di luar suami dan isteri itu tadi, boleh jadi mentua ataupun ipaduai dan sebagainya. Bagaimana cara untuk kita mengendali ataupun menyikapi situasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sebegini? Adakah sekiranya berlaku konflik, lebih baik untuk kita berdiam diri untuk menjaga hubungan yang sedia ada, ataupun lebih baik sebenarnya untuk kita berterus terang dan cuba untuk memperbaiki untuk kehidupan yang lebih baik? Mungkin Cik Rizwan? Betul. Saya setuju apa yang kata Faizah cakap tadi. Maknanya kita sebagai satu keluarga ni, dia semua ni berkait rapat lah. Bila kita berkahwin, kita berkongsi hidup. Bukan saja berkongsi dengan pasangan, tapi berkongsi family. Kan? Jadi dalam apa yang nak beritahu, bila melibatkan kekeluargaan ni, terutama lelaki sebenarnya lelaki kena ambil role yang paling penting. Sebab dalam agama Islam dia sebagai pelindung kepada isteri, kan, dan juga pembimbing. Pembimbing ni dia bukan pembimbing isteri saja, tapi dia juga pembimbing kepada keluarganya. Kalau lelaki tanggungjawabnya dia ada 4 wanita dia kena jaga. Isteri yang pertama, yang kedua anak perempuan dia, sehingga dia berkahwin. Yang ketiga saudara perempuan dia sehingga berkahwin. Yang keempat ibunya, sebab ibu bukan kebal daripada buat kesilapan ataupun dosa. Jadi terutama ibu-ibu yang mungkin ayah kita dah tiada, bercerai ataupun telah meninggal dunia, so kita kena bimbing ibu kita. Mungkin ada ibu kita buat kesilapan. Jadi dalam perkara ini, macam mana nak supaya jaga tak krisis ni, kita kena faham dulu isteri kita kita dah tentu faham ibu kita. Tapi nak mesh kedua-dua tu, dia kena ambil. Sebab tu suami kena ada ilmu jugalah, ilmu komunikasi. Terutama kebanyakannya suami-suami macam mana dia susah nak jalankan rules dia ataupun peranan sebagai pemimpin ni. Kalau dia ni anak mak, dia akan tersepit. Kan? Sebab dia tahu mak dia memang tak akan setuju satu-satu perkara. Dan dia tak suka anak kesayangan dia mengikut telunjuk isterinya. Jadi dalam masa sama dia dah bincang sama isteri dia benda-benda persetujuan. Yang ni dia akan jadi tersepit. Dia akan dengan isteri dia setuju, tapi dengan maknya lain pula. Dia setuju dengan mak. Di persimpangan dilema lah Cik Rizwan. Ini akan jadi pura-pura kan. Depan mak pura-pura, lepas tu bergaduh di rumah kan, ataupun dalam bilik. So memang suami kena tegas dalam perkara ni. Dia kena ada peranan pemimpin dan dia kena ada ilmu komunikasi. Okey, baik. Orang kata biasa it takes two to tango. Jadi kedua-dua suami dan isteri perlu ada kesefahaman itu untuk mewujudkan harmonis dalam rumah tangga mereka, kan. Dan Encik Ridwan dan juga Kak Izzah, banyak lagi yang kami nak tanyakan kepada anda berdua. Tapi apa kata kita dengarkan dulu apa pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Bagi pendapat saya, pura-pura okey dan suka apabila keluarga mentua menyinggung perasaan kita tu adalah sangat-sangat tidak patutlah. Maksudnya tidak relevan kat dalam satu hubungan tu. Kerana pura-pura suka ni akan memakan diri suatu hari nanti. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, bagus bagi kita untuk berterus terang ataupun berkomunikasi bersama kita punya pasangan. Berpura-pura okey perlu, selagi ia tidak mendatangkan mudarat yang besar, demi menjaga kebaikan, keharmonian, silaturahim kita antara menantu dengan mertua lah. Sebab kita perlu menganggap mereka ni sebagai ibu bapa kita, barulah kita akan rasa hormat tu akan lebih tinggi. Dan bila kita bercakap dengan mereka, kita tidak perlu menyinggung perasaan mereka. Kita perlu menjaga mereka dengan baiknya. Kita tidak perlu berpura-pura di dalam berumah tangga. Kita naklah mengamalkan sikap bertolak ansur sesama kita, suami isteri. Saling memaafkan jika ada kesalahan yang kecil maupun yang besar. Kita cepat-cepat minta maaf. Tak perlu hidup dalam pura-pura. Yang mana kalau kita ada pasangan yang tak berapa nak ada-ada, kita cuba bantu untuk adakan. InsyaAllah akan berjalan dengan lancar kalau kita lebih bekerjasama. Contoh rumah kecil,
kereta kecil. Kalau kata anak berderet-deret tak cukup makan, susah juga. Sekiranya kita bekerjasama, tak hidup dalam kepura-puraan, masalah besar akan jadi masalah kecil. Sebab apa? Pasangan kita akan saling membantu untuk mengelakkan kita dalam kesusahan. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan mungkin ada yang berkata macam tak perlu berpura-pura sebab kita hidup dalam keadaan yang realistik. Betul. Kita perlu hidup keadaan juga dan situasi kita juga perlulah realistik. Tapi ini saya tertarik nak baca satu petikan daripada artikel yang dipaparkan yang berkata, demi menjaga hati, isteri sanggup makan hati. Nak Kak Faiza, kalau kita bercakap tentang isteri makan hati ataupun suami makan hati, ni orang kata asam garam ataupun lumrah dalam perkahwinan, dalam hidup berumah tangga. Tetapi mesti akan ada situasi di mana kita dah tak tahan untuk menjaga hati. Nak bertolak ansur, kita kalau sering kali bertolak ansur, itu yang terjadi makan hati. Yang macam yang kita katakan tadi jugalah, seperti gunung berapi, lama kelamaan ini juga yang akan meletus. Kak Faiza dah berkahwin 11 tahun. Mungkin kesukaran ini dihadapi ketika awal-awal perkahwinan dulu. Masih lagi nak mengenali pasangan, nak orang kata nak adapt ataupun mengadaptasi dalam sesebuah perhubungan tu. Bagaimana keadaan di awal-awal perkahwinan dulu? Adakah mengalami kesukaran untuk berterus terang ataupun ada kala perlu juga berpura-pura pada waktu itu? Saya dengan suami saya, dia perbezaan umur kami agak jauh lah. Ini lebih tua daripada saya. Dan dia pernah ada perkahwinan pertama mana saya tinggal bersama anak tiri saya lah. Saya kurang yang kita memang stay together. Dia pada permulaan dia, sebelum berkahwin, kita dah bercakap dulu. Sebabkan saya berkahwin umur agak putu. Saya berkahwin umur yang agak muncul lah orang cakap. Jadi saya mengambil berkahwin tu supaya conference. So dia macam ni dan saya nak macam ni. Jadi kalau awak okey, dan baru kita boleh teruskan. Dan dia pun ada juga cakap okey dan nak dia. Dan saya cakap itu semua tak ada masalah. So kita terus. Tapi as orang yang mungkin baru dalam kahwin, kadang-kadang saya anggap saya punya gila yang macam I tak nak macam tu lah kan, ada. Memang kan ada. Tapi saya ada suami yang macam lah dia agak bercuk lah. Dan dia untuk macam sekolah sekedar hilanglah marah dia tu, dia mengambil keputusan untuk yang tentu. Dia macam ni tau. Saya tahu yang memang senang saya kalau orang yang kau boleh lah, kau boleh cakap, dia memang. Tapi saya selalu nasihat orang kalau buat dia memang kadang-kadang kita akan rasa yang kita akan buat suatu benda, lepas tu dia nak kita buat ni. Dia macam tu. Dia fikir bila ada apa kita emosi. Jadi itu yang kadang-kadang kita bukan, bila kita cakap tak perlu berpura-pura, bukanlah maksudnya macam you have to accept for who I am. Itu satu phase yang sangat salah. You need to change as you grow up, as your age is catching up, you need to change. You need to adapt with the situation. Kadang-kadang macam tu sampai nak pinak pun nak tahu aja. Jadi perlu berubah. Kalau contohnya kita fikir kalau macam kenapa dia tak suka sebab perangai kau ada yang tak elok. Jadi perlulah berubah di situ. Jadi sebuah perkahwinan ini macam bukan paksaan. And think what dia perlu, benda tu perlu ada. Duduk dan fikir kalau asyik fikir pula orang lain, masalah tak akan settle. Kita kena fikir macam apa. So you need to not being pura-pura, you need to change. You know, dalam sebuah perkahwinan macam semua orang akan ada masalah. Dan kalau terlalu itu mungkin susah lah saya nak cakap. Kalau dia rasa macam ada saya baca tu dia cakap sampai panas barang, kumpul yang macam tu, mungkin dia kena jumpa orang yang lebih berkenaan dengan macam ni. Tentang dengan family atau saya rasa bukan pura-pura tapi lebih kepada kompromi. If you need to change, then you change. Saya kan suka sangat-sangat apa yang dikatakan oleh Kak Faiza tadi. Sebab kadang-kadang kita terlalu biasa dan menjadikan perkataan ataupun kata-kata yang just be yourself, I'm just being myself. Saya menjadi diri sendiri untuk kita menjustifikasikan perkara-perkara negatif yang kita lakukan yang sebenarnya bukan sahaja memudaratkan orang di sekeliling kita, tetapi memudaratkan diri kita sendiri. Apabila perlu situasi untuk kita berubah kepada yang lebih baik,
kita perlu berubah. Betul. Apa yang Yana katakan ni saya setuju. Kalau awak berseorangan diri, tak apa, awak nak just be yourself, Tapi bila dah ada keluarga, ada pasangan, di mana perlu kita, orang kata compromise, kita harus compromise. Ada orang saya tak akan compromise langsung. Tapi saya rasa perlu, di mana perlu, macam Kak Izzah katakan tadi, kalau di mana perlu compromise, perlu kita ubah diri kita ubah diri kita supaya tidak mengeruhkan lagi keadaan. Baik, Encik Rizwan, kalau bercakap mengenai emosi ni, kita manusia kan, ada orang mungkin boleh mengawal emosi mereka lebih baik daripada sesetengah orang. Tapi bila bercakap mengenai situasi rumah tangga ni dan ada anak, okey, kita betul, tidak ada sesiapa ingin menunjukkan kepada anak-anak mereka yang okey, mami dan papa ada keadaan yang tidak boleh kita settlekan sekarang ni, dan anak-anak akan lihat kenapa apa yang jadi mami dan papa nampak macam mereka bergaduh. Tapi ada yang tak nak menunjukkan kepada anak-anak mereka itu berlaku. Jadi mereka berpura-pura depan anak-anak mereka, ataupun okey, dekat rumah situasi memang orang kata bad vibes lah. Tapi bila perlu keluar tu, nampak happy semacam, ataupun pegang lebih tangan. teruk lagi di social media, berpura-pura bahagia. Jadi situasi macam ni, apa sebenarnya implikasinya, Encik Rizwan, bila kita berpura-pura kepada anak, kepada orang ramai di media sosial? Okey, baik. Bagus soalan ini. Dia memang selalu terjadi dan banyak saya hadapi kes yang macam ni. Okey, pertama, kalau untuk anak yang masih kecil, 7 tahun ke bawah, dia perlu kita berpura-pura untuk dia namanya berdamai dengan konflik. Kita berdamai dengan konflik ni maknanya kita nak jaga supaya anak-anak kita tidak turut impak dengan emosi kita. Kalau kita bergaduh suami isteri depan anak-anak, ia akan mencacatkan pembesaran anak-anak. So anak-anak dia seorang yang jujur pada hati dia. So dia akan rasa ibu dan ayah tak bahagia. Dia akan merencatkan perkembangan emosi dia. Kan? Jadi kalau untuk dalam tempoh kita nak perbaiki hubungan, dalam tempoh anak-anak kecil, okey, kita bergaduh dalam bilik tanpa kita memperlihatkan kepada mereka. Itu okey. Tetapi bagi anak-anak yang rendah, besar, remaja, so kita tak boleh sorok dah. Mereka lebih cerdik, mereka tahu. Betul. Jadi pada ketika ini, bagi saya, tidak boleh kita terlalu lama berpura-pura depan anak-anak, kerana anak-anak akan rasa diri dia macam diperalatkan. Ibu dan ayah, sebab kadang-kadang anak-anak remaja ni datang sesi kaunseling, mereka berterus terang dia kata, jika melihat ibu tak bahagia, kenapa menyalahkan kami? Mereka tidak mahu diperalatkan kerana anak-anak masih kecil, tunggu besar, dan akhirnya bila kita drag, kita tak boleh, akhirnya bila berlaku juga perceraian di umur yang dah 20 tahun berkahwin. So benda tu tidak bagus lah kita drag begitu. So bagi saya, kita kena selesaikan secara segera. Kalau tidak boleh melalui ni, kita kena ada perantaraan ibu bapa, kan, keluarga yang dihormati oleh pasangan ataupun diri kita, ataupun sesi kaunseling. Itu yang terbaik. Sebab jangan kita memperalatkan anak-anak dengan terlalu lama, sebab anak-anak mereka sudah tahu. Sekarang zaman dunia IT, mereka tahu. Kadang-kadang boleh mereka terlihat di TikTok ibu bapa mereka, kan, boleh terlihat di Facebook, IG ibu bapa mereka tahu. Betul. Ya, betul. Dan saya kira itu antara penutup yang baik juga untuk perbincangan kita pada hari ini. Tetapi sedikit daripada Kak Faizah sendiri, kalau kita lihat dalam sesebuah perhubungan, selain komunikasi, bertolak ansur, bertoleransi, faham antara satu sama lain, ini antara kunci kebahagiaan. Tetapi hakikatnya dalam hubungan perkahwinan ini, setiap orang memiliki hubungan situasi yang berbeza-beza antara satu sama lain. Ada yang bertahan demi anak-anak dan sanggup menelan apa sahaja yang terkena kepada diri dia, untuk orang kata pembesaran anak-anak itu, untuk kesejahteraan anak-anak itu. Tetapi apa pendapat Faizah sendiri apabila berlaku situasi yang akhirnya memakan diri untuk isteri-isteri ini tadi, dan seterusnya membawa kepada keadaan yang lebih buruk seperti kemurungan dan sebagainya? Okey, dia macam juga. Pendapat saya mungkin pada kat luar sana, ataupun orang-orang yang kata aku tak sebab anak. Kalau you nak hatikan anak itu, hatikan orang lain, hati dulu. Betul. Yourself is not it. Dan jika you tak boleh nak bertahan, you tak boleh, you sendiri kemurungan, you down, you sedih, there's no way, there's no way you boleh buat orang hati kalau you sendiri tak hati. So in order you hatikan
mahu anak terus berjaya dan rasa tidak rasa terbuka, hati dulu. Kalau dengan itu tak boleh membuatkan, tak boleh untuk sampai anak tu dah jadi kanser, lebih memudahkan. So why kalau kata duduk di keadaan yang tidak happy, kan pokok nak kena biri kat tempat yang kita tak happy dan betul ya, betul. You know, saya lebih suka macam tu. Kalau you nak happykan anak, happykan diri dulu. Saya rasa Yana dan saya pun selalu ada perbincangan ni. Kami setuju sangat. Sebelum kita menggembirakan orang di sekeliling, kita harus menggembirakan diri kita dahulu. Tak guna kalau kita yang merana sedih, orang di sekeliling pula yang gembira. Kan? Dan ada banyak komen di Facebook yang rata-ratanya semua orang berkata tidak perlu berpura-pura. Tadi ada mix kan? Ada yang kata ya perlu, ada yang kata tidak perlu. Sekarang ni ramai yang kata tidak perlulah. Lebih baik kalau kita terus berterus terang dan mungkin kena fikir cara untuk settle masalah supaya tak semakin teruk. Dan ada juga yang berkata tidak perlu berpura-pura, hiduplah dalam realiti, susah nanti jika berpura-pura. Saya kira satu-satunya perkara yang membolehkan kita untuk berpura-pura kalau nak bermanja-manja dengan pasangan kita. Macam tadilah tak boleh angkat beg tu. Kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Rizwan Zamri selaku penunding motivasi perkahwinan dan juga kepada Faizah Ilai yang sudi berkongsi pengalaman peribadi, pendapat sendiri untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Harap-harapnya apa sahaja yang diperkatakan pada hari ini, yang kita berbincang pada hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Jaga diri kedua-duanya. Bye. Terima kasih. Bye. Okey, terima kasih. Tapi kan Yana, lepas siaran hari ini nanti Syairan tahulah bila awak tak boleh angkat beg yang mungkin tak seberat tu, awak berpura-pura untuk bermanja saja. Sebab dia tahu saya berpura-pura, jadi lagilah dia kena angkat. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan istimewa buat anda yang nak menjaga kecantikan dalaman dan luaran anda. Kita bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran jamu jelita kerana ada sesuatu yang nak dikongsikan oleh Atira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yana. Apa khabar Yana? Sehat, Alhamdulillah. Atira sehat? Sehat, Alhamdulillah. Okey Atira, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton Wanita Hari Ini? Silakan. Okey, terima kasih banyak Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Yana, sekarang ni kita ni orang kata apa dengan kesibukan masa. Saya percaya ramai di kalangan kita ada jadual makan yang tidak menentu. Betul. Dan kebanyakan daripada kita kadang-kadang sewaktu orang kata apa, waktu yang sepatutnya kita makan seperti sarapan pagi ataupun lunch, tapi sebab terlalu sibuk ada yang sampai tinggal sarapan pagi, tinggal lunch. Dan ada juga yang waktu tak sepatutnya kita makan, terutama waktu makan malam ataupun tengah malam, waktu itulah ramai yang makan Yana. Dan buktinya anda boleh lihat di restoran fast food, memang malam-malam ramai orang, di kedai mamak lagi lewat malam lagi ramai orang. Dan kebanyakan dari kita memang lebih memilih untuk makan malam, orang cakap. Dan belum lagi apa yang kita makan tu hari-hari, makanan yang kita tahu bergoreng, tinggi dengan minyak, tinggi dengan kolesterol dan sebagainya. Dan benda tu adalah salah satu jadi rutin harian kita, hari-hari kita makan. Dan kadang-kadang ada juga di kalangan kita yang ada masalah hari-hari masuk makanan dalam badan sumbat-sumbat, tetapi dalam seminggu 3 kali je membuang. Itu menjadi masalah sebab makanan tidak dicerna dan tersimpan, dan itu adalah punca kenapa kadang-kadang di kalangan kita ramai yang ada masalah insomnia, kadang-kadang ada masalah mood tidak stabil, perut rasa meragam, tidak selesa, cepat mengah, naik tangga sikit cepat penat dan sebagainya. Dan puncanya adalah sebab tidak ada pengawasan yang sihat, perut anda dalam keadaan tidak sihat. Dan hal ini jika tidak dibendung akan mendatangkan lagi masalah, iaitu masalah berat badan Yana. Ya. Dan buktinya, atau bukan cakap kosong, buktinya menurut pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia, hampir 69 juta rakyat Malaysia obesiti. Jadi rasa-rasa di sini merupakan salah satu yang ada masalah tersebut. Inilah masanya untuk anda dapatkan fiber, iaitu minuman detox yang tinggi dengan serat yang akan bantu anda lawaskan sistem pencernaan, singkirkan lebihan makanan yang tersimpan, yang dah jadi racun pun sebenarnya, yang mana jika tidak tersimpan, jika tidak disingkirkan dalam tubuh, akan mengganggu kesihatan tubuh badan kita. Jadi ramai sebenarnya dekat luar yang dah amalkan fiber, kongsikan dengan Atira. Alhamdulillah produk ini dah 10 tahun di pasaran. Memang ramai yang kalau beli repeat order, produk ini dah bantu ramai ada badan yang menawan, berat badan ideal, dan Alhamdulillah ramai yang konsum. Sekarang
tidak ada lagi masalah seks fizikal tidak seimbang ataupun masalah susah lawan. Yang mana kita kena tahu kita kena ada sistem pengadaman yang sihat kerana jika makanan banyak tersimpan dia akan jadi racun dan itu menyebabkan kita ada masalah dengan kita punya kesihatan usus dan juga perut dan hal ini akan mengganggu tubuh badan kita. Jadi sebab tu istimewa untuk penonton wanita hari ini diskaun RM29 sahaja per white fiber. Harga asal RM38.90 400 gram tetapi untuk penonton wanita hari ini di Jombai RM29 sahaja kena beli sekarang. Dan kalau anda berat 70 kilo ke atas, Aca sarankan minum 2 kali sehari selepas makan berat. Berat anda 70 kilo ke bawah sehari sekali sahaja dah cukup untuk bantu anda dapatkan berat badan ideal. Dan nak lagi kesan cepat Yana, macam tadi Anda cakap, kita boleh pairkan produk tu, amalkan bersama Pro-White Choco Diet yang mana kesan lebih optimum. Choco Diet adalah meal replacement yang bantu anda mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam. Dan apa istimewa Choco Diet ni? Ini adalah produk yang lengkap dengan karbohidrat kompleks daripada beras perang dan juga kentang. Dan kita kena tahu, kita ni ada satu masalah susah nak kawal nafsu makan. Dan produk Choco Diet bantu kita kurang rasa nak makan, elak cepat rasa lapar dan bantu sekat selera makan. Sebab kita ni kadang-kadang tak adalah ada nafsu makan yang buat-buat asyik rasa nak makan je kan. Dan itu pun salah satu masalah kenapa kita ada masalah. Kadang-kadang berat badan cepat bertambah ataupun ada masalah saiz fizikal yang berubah secara mendadak sebab kita susah nak kawal nafsu makan. Jadi untuk kesan lebih optimum, amalkan Pro-White Fiber bersama Pro-White Choco Diet. Dan seterusnya yang ketiga punya produk hari ini, ini adalah produk yang cukup laris di pasaran. Sebenarnya Yana hari ini ada bawakan rangkaian Pro-White yang memang anda tahu sangat terkenal di kalangan pengguna di luar dan juga merupakan produk dapat permintaan yang sangat tinggi. Jadi Pinky Plus ni adalah minuman untuk penjagaan kulit anda. Dan semua tahu di pasaran juga ini adalah produk yang ramai yang beli. Memang ramai kongsikan dengan konsum buat Pinky Plus ni. Alhamdulillah kulit mereka dah tak ada lagi masalah seperti jerawat. Kulit pun bertambah baik dan alhamdulillah buat Pinky Plus ni yang lengkap dengan 20 bahan, ada vitamin C, ada beberapa antioksidan, bantu untuk lindung kulit anda supaya tidak ada masalah seperti cepat sensitif, cepat sunburn dan sebagainya. Jadi anda yang nakkan kulit cantik, ini adalah produk yang Mak dah sarankan lelaki dan perempuan boleh pakai. Twin Pack, istimewa untuk anda 2 botol, harga RM54.90 saja, sebotol RM39. Sekarang 2 botol RM54.90. Kita dah bercakap tentang jaga badan, Yana. Kita dah bercakap tentang diet. Kita dah bercakap tentang produk untuk penjagaan kulit. Dan seterusnya tak lengkap kalau luaran pun kita tak jaga. Jadi sebab tu hari ini ada bawakan juga set putih mulus. Produk, orang kata apa, produk penjagaan wajah dari Jamu Cerita yang berharga RM55.90. Lengkap dengan 3 produk. Dalam set putih mulus ada sabun orang kata apa, Pearl White Soap yang mempunyai fungsi untuk membersihkan kulit secara mendalam, mencerahkan kesusaman kulit dan juga boleh dijadikan sebagai pembersih toilet kan. Ini adalah sabun yang kalau beli secara loose harga RM11 saja. Dan dalam produk ini juga turut mengandungi Pearl White cream, iaitu putih jurita bibir silky day cream yang akan bantu untuk melindungi kulit wajah anda dari sinar UV. Boleh dijadikan sebagai krim siang. Satu tona warna tetapi sesuai untuk jenis semua jenis warna kulit. Dia warna purple ataupun warna pink. Once you apply dekat kulit, dia akan ikut warna kulit dia, tak ada masalah dan sangat gebu. Orang kata bila kita pakai, kita akan nampak tekstur kulit kita cerah dan jadi gebu. Dan seterusnya Pearl White Night Cream. Ini adalah produk untuk merawat masalah kulit wajah anda dan turut terdapat dalam set putih mulus yang sekarang harganya RM47 sahaja. Harga asal RM55.90 dan istimewa untuk penonton wanita hari ini RM47 sahaja dengan setiap pembelian di Jombai. Dan secara ringkasnya buat anda di luar sana yang nakkan berat badan ideal yang tahun 2022 ni nak bergaya dan dapatkan badan yang cantik, anda boleh amalkan Pro-White Fiber dan amalkan bersama Choco Diet untuk diet. Dan seterusnya amalkan buat Pinky Plus kalau nak ada kulit yang cantik, yang flawless, yang tak nak makeup tebal, boleh amalkan Pinky Plus. Dan yang terakhir, set putih mulus dari Jamu Cerita berharga RM55.90 dan dapatkan kesemua produk ini di Jombai. Dan sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi Atira sekarang di 1800 88510 atau WhatsApp di 013-3535-753. Terima kasih banyak, Uyana. Terima kasih Atira di atas penerangan sebentar tadi. Jaga diri, sampai berjumpa lagi. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, Yana akan kembali bersama dengan Sugi. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Dan untuk topik kita berpura-pura dalam rumah tangga perlu ataupun tidak, kita dapat banyak sebenarnya respons daripada anda semua yang menonton. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin ada beberapa lagi yang Sugi nak bacakan. Betul tu Yana. Kalau tadi kebanyakannya second half tadilah. First half dia tidak. Second half ramai yang kata tidak perlu berpura-pura. Sekarang ni third half ada yang berkata setuju berpura-pura perlu, tapi jika mendatang
menyelesaikan masalah terutamanya emosi, harus bincang apa yang mengganggu perasaan. Komunikasi dua hala dan menghormati perasaan masing-masing sangat perlu. Dan ada Muhammad Yusri berkata, tidak dinafikan memang ada manusia yang pandai berpura-pura tapi tak natural behaviour dalam kehidupan harian dia. Saya kira kalau nak berpura-pura ni lagi satu yang dibolehkan adalah kalau isteri dah masak, sedap ke tak sedap, kena kata sedap. Okey, ini mungkin peringatan untuk Raja Syairan. Kalau Yana masak, awak dah mula masak untuk Raja Syairan belum? Okey, satu hari nanti bila Yana masak walaupun tak sedap, Raja Syairan awak perlu berpura-pura yang ianya sedap. Okay. Kalau sugi pula, seronok je dikenakan Yana. Kalau sugi pula. Okey, kita tak bercakap dalam segi rumah tangga lah. Dalam apa-apa hal sekalipun. Kalau Sugi sendiri rasa perlu ataupun tidak berpura-pura ni? Saya rasa tak perlu. Macam saya sendiri, kalau katakan, kita konteks makanan lah sekarang ni. Mak saya ni pandai masak. Tapi kadang-kadang ialah bila masak tu mungkin garam terlebih sikit, kata kurang. Saya selalu bercakap kat mak saya, sedap. Memang sedap. Tak boleh dinafikan masakan awak itu sedap. Tetapi kadang-kadang macam, mak tu sayur tu macam masak lebih sikit. Lain kali tak payahlah masak terlalu lembik. Macam tu saya akan bagi tahu terus terang supaya dia tahu. Kalau tak, dia asyik akan masak macam tu dan saya pula makan je tanpa memberitahu dia. Jadi apa gunanya? Kita tak ada pembaikan yang akan berlaku. Tak ada pembaikan. Kita harus menggembirakan dua-dua pihak. Itu simple. Itu konsep saya. Wah, dahsyatlah Sugi punya kompromi tu macam tu. Okey, kalau macam saya pula, saya memang suka berterus terang dan konfrontasi. Saya jenis tak suka menyimpan, kemudian akhirnya sebab saya jenis yang akan waktu tidur pun akan teringat-ingat, akan terngiang-ngiang. Benda tu selagi tak settle, saya tak boleh. Jadi saya memang daripada kecil memang begitu. Sekiranya ada berlaku sesuatu salah faham ataupun masalah, saya akan cuba untuk beritahu dari sudut pandangan saya bagaimana dan saya dengar sudut pandangan dia pula bagaimana dan macam mana kita nak capai kata tengah tu. Supaya masalah ni boleh diselesaikan dan move on. Ya, betul. Dan kadang-kadang Yana, sebenarnya masalah tu tidak boleh diselesaikan pun. Tak ada solusi. Tetapi bila kita dah orang kata berbincang, meluahkan perasaan kita, kita rasa lega, tak payah berpura-pura dan ia tidak dibawa mungkin 2 tahun selepas ini, 3, 4, 5, 10 tahun selepas pun ada orang bawa ungkit semula benda yang telah berlaku. Lepas tu makan hati. Betul. Jangan begitu. Okey, baik. Apa sahaja yang saya dan Sugi dan juga tetamu kita kongsikan pada hari ini, sekurang-kurangnya diharapkan dapatlah sedikit memberi orang kata kesedaran sebenarnya buat kita semua untuk kalau boleh jangan berpura-pura, melainkan dengan berpura-pura itu dapat membawa kebaikan kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Dan yang paling penting, kekal positif. Ya, betul. Saya sukakan kekal positif itu. Baik, dan WHI akan kembali esok dengan topik inspirasi dari seurat rotan. Macam best. Dekat rumah ada apa-apa yang berkaitan dengan rotan? Ada. Mak saya suka sangat barang-barang yang dihasilkan menggunakan rotan. Betul. Saya kira barang-barang yang dihasilkan ataupun kraftangan menggunakan rotan ni terkenal pada waktu dulu-dulu. Kecil-kecil kan. Tetapi saya kira seperti mana trend, ia sudah kembali popular pada zaman sekarang ini. Jadi kepada anda penggemar rotan, jangan lupa untuk saksikan Wanita Hari ini esok sebab kita akan bercakap segalanya tentang rotan. Baik, sehingga berjumpa lagi. Jaga diri. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay safe semua. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati.